Beliau berkata, pada perjanjian yang dibuatnya dengan kami untuk berbai'ah itu ialah supaya kami berbai'ah dengannya untuk terus dengar dan taat, yakni kepada pemerintah, fi manshatina wa makrahina, baik dalam keadaan kami suka atau tidak suka, senang, susah ataupun payah, dan dalam keadaan diutamakan orang lain daripada kami, dalam keadaan diamalkan sikap mementingkan diri sendiri ataupun pilih kasih, wa alla nunazi'ah, dan kami tidak berebut al-amra ahlahu, yakni kekuasaan daripada orang yang ahli, orang yang layak dengannya, ataupun kami tidak merebut untuk mendapatkan kuasa daripada orang yang berkuasa, kecuali kalau kamu nampak kekufuran yang terbuka secara nyata, yang mana pada kamu ada bukti yang terang daripada Allah. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, daripada Usaid bin Hudayr, sesungguhnya ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, engkau telah melantik si fulan itu memegang sesuatu jawatan, tetapi tidak pula melantik saya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kamu akan melihat sikap pilih kasih ataupun sikap mementingkan diri sendiri selepas aku. Kamu bersabarlah sehingga menemuiku. Bab sabda Nabi SAW, kebinasaan umatku ialah di tangan Ughailimah, yakni beberapa orang budak yang bodoh. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id. Beliau berkata, datuk saya iaitu Sa'id bin Amr bin Al-As menceritakan kepadaku, katanya, ketika saya sedang duduk bersama dengan Abu Hurairah di masjid Nabi SAW di Madinah, bersama kami Marwan juga ada bersama kami. Abu Hurairah berkata, saya telah mendengar as-sadiq al-masduq, seorang yang benar dan dibenarkan, yakni daripada pihak Allah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakatu ummati ala aidi ghilmatin min Quraisy, kebinasaan umatku terletak pada tangan beberapa orang anak muda Quraisy. Faqala Marwan pun berkata, laknat Allah ke atas mereka, budak-budak. Faqala Abu Hurairah pun berkata, kalau saya mahu saya boleh mengatakan Bani Fulan, yang saya boleh sebut Bani Fulan yang dimaksudkan itu. Kalau saya nak sebut begitu, la fa'altu, nescaya boleh saya sebutkan. Saya pun keluar bersama dengan datuk saya, kata perawi ini, kepada anak-anak Marwan ketika mereka memerintah di Syam. Fa idza ra'ahum, tiba-tiba dilihat mereka itu anak-anak muda. Qala lana, dia pun berkata kepada kami, barangkali mereka inilah, haula an yakunu minhum, mereka inilah yang dimaksudkan itu. Qulna anta alam, kami berkata, engkau lebih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Habis dah kitab Ta'birir Ru'ya, habis dah.
Dan di sini kita masuk pula kepada kitab Al-Fitan. Kitab At-Ta'bir. Habis dalam beberapa la, lima la, masuk pula kepada kitab Al-Fitan. Munasabahnya dari segi kesesuaian bab ini, kitab Al-Fitan ini dengan kitab Ar-Ru'ya dulu sebelum ni, iaitu dari segi mana? Dari segi beberapa perkara. Yang pertamanya, banyak mimpi-mimpi yang berlaku di zaman Nabi SAW ataupun perkara-perkara yang ditunjukkan kepada Nabi SAW, yang mana kalau ditakbirkan ia bermaksud fitnah-fitnah yang akan berlaku. Fitnah-fitnah yang akan berlaku, yang ini selepas Nabi SAW dan seterusnya sampai ke kiamat. Sampai ke kiamat. Banyak daripadanya berkenaan dengan fitnah. Itu dalam takbir dulu. Satu. Yang kedua, ada kaitan dengan bab takbir ni, takbir mimpi ni. Kalau kita mimpi, kita diberi takbir oleh seseorang lah. Di situ semacam kita menghadapi ujian, fitnah. Sama ada kita nak percaya ke atau tidak. Itu dari segi kalau betul ke tidak. Dan seterusnya, apabila kita menghadapinya sungguh, adakah kita boleh menghadapi dengan tenang, dengan aman, dengan penuh keyakinan kepada Allah SWT? Boleh ke tidak? Itu benar. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ada kaitan dengan kitab Ar-Ru'ya juga ni. Jadi isyarat kepada pemimpin-pemimpin, dia kena ada ni unsur ini. Dan ini yang menjadi panduan, menjadi penyuluh kepada dia. Penyuluh kepada dia. Dalam dia nak menceritakan apa-apa kepada pengikut-pengikut dia. Mana mimpi ini satu perkara yang penting. Bahkan perkara yang berlaku dalam mimpi ataupun yang ditunjukkan di alam misal kepada Nabi SAW tu boleh berlaku sampai kiamat, tu boleh berlaku. Fitnah sampai kiamat boleh berlaku. Dan mimpi itu pun lagu tu juga. Dengan sebab itulah seseorang itu kena berusaha biar mimpi dia tu tepat. Dengan cara lagu mana? Seperti kita sudah jumpa dah dulu, iaitu ke akhir zaman, semakinlah mimpi itu tepat, yakni kepada orang yang benar. Kepada orang yang benar dalam hidup dia, maka mimpi dia kau benar, kau tepat. Dan ini menjadi panduan kepada dia. Panduan kepada dia, mungkin dia sebagai pemimpin dalam keluarga dia, dalam masyarakat dia, dalam umat dia, semuanya penting. Terutamanya untuk menghadapi fitnah. Untuk menghadapi fitnah. Jadi daripada mimpi itu kita boleh takbir. Jadi kalau ada yang kita mimpi betul dah, lepas tu pandai pula takbir mimpi, kita boleh mengelak. Kalau perkara tu, kalau kita pergi dalam keadaan tidak sedar, boleh jadi berat benar berlaku. Tapi dengan kita mengelak, walaupun semuanya berlaku dengan takdir Allah SWT, boleh jadi ringan sikit, tidak berat sangat. Boleh jadi melalui mimpi yang berlaku. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, boleh jadi mimpi yang berlaku ni bukan kepada pemimpin saja, kepada rakyat juga. Jangan dipandang mudah. Terutamanya mimpi yang pelik-pelik. Jadi pemerintah dia kena ambil berat benda ni. Seperti mana Nabi SAW yang ambil berat. Supaya apa? Supaya senang nak hadapi. Kadang-kadang Allah SWT tunjuk kepada kita dengan cara mimpi. Seperti zaman Nabi Yusuf kan, mimpi. Orang ramai, raja hak mimpi. Lepas pada tu Nabi Yusuf takbir. Dia boleh rancang sesuatu tu berdasarkan mimpi, untuk mengelak daripada fitnah. Kalau tidak terancang, kalau pergi dengan gitu saja, artinya puak-puak dia pun serupa dengan orang lain juga, mengalami kemarau, kehidupan yang susah, yang teruk, melarat. Tetapi dengan sebab ada panduan saat ni, dia boleh jaga puak-puak dia. Itu penting. Dalam menghadapi fitnah ni pun penting juga. Itu ada kaitan dengan kitab At-Ta'bir dengan kitab Al-Fitan ini. Dan itu yang keempat. Yang kelima, Imam Bukhari nak ceritanya